Oh, padahlah pun. Dengar tak? Dengar tak? Dengar-dengar. Akhirnya. Padahlah pun. Cikgu tak perasan. Tadi cikgu tutup. Okey. Okey, cikgu ulang Okey. Ni simbol sama dengan. Ni simbol lebih daripada. Ni simbol kurang daripada. So, soalan ni minta kita kena letakkan tiga-tiga simbol ni ke dalam penyataan kita. Macam soalan 10 kuasa 3, dia bagi petak kosong 1,000. Ialah penyataan benar. So dekat sini penyataan ni kita kena jadikan dia benarlah dengan meletakkan antara tiga-tiga simbol ni. Okay, nak? Okay, so macam mana nak buat? Cara dia mudah sahaja. Okay, kita buat kotak besar macam ni. Buat 3 bahagian. Okay. Lepas tu kita letak simbol kita. Kita ada simbol sama dengan. Simbol lebih daripada, kurang daripada. Kan? Okay. Lepas tu, kita letaklah penyataan kita. Penyataan kita hak ni kan. Kita letak yang ni. Ya Allah, tak nampak lah pula. Kita letak penyataan kita iaitu 10 kuasa 3. Yang pertama simbol sama dengan. Sama dengan 1,000. Okey, 10 kuasa 3 lebih daripada 1,000. Satu lagi 10 kuasa 3 kurang daripada 1,000. Okey nak? Okey, kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak uji. Kita nak uji antara tiga-tiga ni mana satu penyataan dia benar. Sebab soalan ni nak yang benar kan? Okey, so penyataan yang pertama. 10 kuasa 3 sama dengan 1,000. Okey, 10 kuasa 3 ni kita tak tahu nilai dia kan? So, tekan kalkulator. Berapakah nilai 10 kuasa 3? Berapa? 10 kuasa 3 sama dengan? 1,000. 1,000. Pandai. Jadi sini 1,000. Tulis balik yang ni. Sama dengan 1,000. Okey. Yang ni pula 10 kuasa 3 nilai dia 1,000 kan? Ini pun 1,000. Kenapa tak boleh masuk Shan? Mana Shan? Kenapa tak boleh masuk? Okey. Yang lain pun. Okey, ini 1,000. Simbol dia lebih daripada 1,000. Mana? Ini. Hai. Shan ada ke Shan? Shan dapat masuk tak? Alhamdulillah. Okey. Hello Shan. Okey, seterusnya adalah 1,000, 10 kuasa 3 sama dengan 1,000 kan? Nilai dia kurang daripada 1,000. Okey. Sekarang yang purple ni kita dah dapat dah nilai dah. Kita dah boleh baca dah. So yang mana yang benar? Sebab soalan ni nak yang benar. Jom kita baca mana satu yang benar. Okey. 1,000 sama dengan 1,000. Benar ke palsu? Benar. Ini benar. Pandai Adam. Okey. 1,000 lebih daripada 1,000. Benar ke palsu? Palsu. Apa pernyataan ni? 1,000 lebih daripada 1,000. Betul ke? Ke salah? Palsu. Palsu. Sebab nilai ni ya sama je dengan hak sini. So palsu. Ini pun salah lah.
1,000 kurang daripada 1,000. Jadi ini pun palsu. Okey, disebabkan soalan ni nak yang benar, jadi simbol apa yang betul? Simbol apa yang betul? Sama dengan. Sama dengan. Tak. Nak. Sabu. Saya ada kelas. Saya ada kelas. Jadi simbolnya adalah sama dengan. Okey nah. Okey. Contoh soalan 2 pula. Soalan B pula. Okey, soalan B dia bagi 6 darab 2 kuasa 2 dalam kurungan. Okey, isi tempat kosong lah. Dalam kurungan tempat kosong. Okey, 6 kuasa 2 bahagi 3 ialah benar. Okey, macam tadi juga kita buat kotak lagu ni. Kita buat kotak lagu ni, kita letak sama dengan simbol lebih daripada, simbol kurang daripada kan. Lepas tu kita letaklah penyataan dia ni. Ni penyataan dia. 6 darab 2 kuasa 2 sama dengan 6 darab 2 bahagi 3. Ini pun sama. 6 darab 2 kuasa 2, alamak salah tulis. 2 kuasa 2 lebih daripada 6 kuasa 2 bahagi 3. Seterusnya 6 darab 2 kuasa 2 kurang daripada 6 kuasa 2 bahagi 3. Okey, baik. Okey, bila dah dapat macam tu, kita cari nilai dia pula. Nilai dia 6 darab 2 kuasa 2. Tekan kalkulator dapat berapa? 6 darab 2 kuasa 2. Kat ni. Okey, yang baru masuk buka modul 1 latihan 3. Okey nah. 24. 6 dapat? Berapa ada? 24. 24. Okey, good. Okey, ini sama dengan. Sebab atas ni sama dengan. Jadi cari pula 6 kuasa 2 bahagi 3. Dapat berapa? 12. 12. Okay. So kita lengkapkan pula kotak bahagian lebih daripada. Tekan kalkulator 6 darab 2 kuasa 2 dapat 24 tadi kan. Okey, lebih daripada 12. 12 ni 6 kuasa 2 bahagi 3 dapat 12. Ini pun sama. 24 kurang pakai simbol kurang daripada 12. Okey. Jadi kita tentukan dulu manakah penyataan yang benar atau yang palsu. 24 sama dengan 12. Penyataan pertama, benar ke palsu? 24 sama dengan 12. Sama ke 24 dengan 12? Tak sama kan? Kalau tak Palsu. sama maksudnya adalah palsu. Seterusnya 24 lebih daripada 12. 24 lebih daripada 12. Disebabkan 24 nilai dia besar daripada 12, maksudnya ini adalah benar. Okey, seterusnya 24 kurang daripada 12. 24 kurang daripada 12. Jadi ini adalah palsu. Sebab 24 ni nilai dia besar. Ini 24 kurang daripada 12. Betul tak?
So, okay, simbol mana yang sesuai kita letakkan pada B apabila soalan B nak perkara yang benar. Lebih. Simbol. Lebih ni ya. Faham tak? Cikgu ajak dua soalan. Faham. Faham Okey, kalau faham, cuba buat soalan C dan D. Cikgu bagi masa. C dan D. Cuba buat. Cikgu bagi masa 3 minit macam tu. Cuba buat lah. Nanti kita bincang soalan. Okey lah. Yang lain okey tak yang lain? Kalau faham cakap kat sini faham. Okey. Oh, Musyfiq. Musyfiq tak dengar hari ni suara dia. Cikgu lebih suka kalau kamu pakai ni, earphone. Ada earphone tak kat rumah? Pakai earphone kita boleh bincang sebab soalan Pak Nak Akulan ni kamu tak boleh macam mana nak cakap, kamu tak boleh tengok je cikgu buat. Kamu kena buat sekali dengan cikgu. Sebab dulu pun cikgu tak gerti kot bab ni. Soalan ni nampak senang tapi sebenarnya dia tricky. Okey nak? Okey, boleh kita bincang? Okey, kita bincang. Okey, untuk soalan C. 0.0049 dalam kurungan 0.0069 ialah benar. Okey. Okey, simbol apa yang sesuai nak diletakkan pada C? Supaya statement kita adalah benar. Simbol apa? Sama dengan ko atau lebih atau kurang daripada. Simbol apa? Cek kat sini. Fatin? Oh Hanim, Fatin Hanim? Hilang dah kau? Mana pi hampa semua ni? Kurang. Ada ni, ada. Ada. Simbol apa? Oh, okey. Musyfiq kata kurang. Betul. Kita pakai kurang daripada.
daripada. Barulah statement ini adalah benar. Okey, seterusnya D. Di dalam kelas 2 SBM ETE, bilangan pelajar, tempat kosong. Okey, bilangan pelajar perempuan ialah palsu. Jadi simbol apa yang sesuai kat sini? Nak menyatakan bahawa statement tu adalah palsu. Simbol apa yang sesuai untuk soalan D? Kurang. Kurang. Pelajar lelaki kurang daripada pelajar perempuan. Okey, betul. Kurang diterima lagi. Ada 2 simbol boleh pakai ni. Liana? Oh, Liana. Liana ada rasa. Ada ke Liana tadi dah? Rasa macam ada. Ya, cikgu. Apa lagi simbol? Selain kurang. Satu simbol lagi. Kawan kamu dekat kelas ETE tu kan lelaki banyak lagi ke perempuan banyak Sama lagi? dengan. Laki banyak. Sama dengan. Betul. Laki banyak. Patutnya kita kena letak lebih lah kalau betul kan. Sekarang ni statement kita nak palsu. Jadi kita ambil yang terbalik. Okey nak? Pandai dah tu. Gerti dah tu. Okey. Seterusnya latihan 4. Buka latihan 4 pula. Okey, bina satu pernyataan yang benar dan satu pernyataan yang palsu dengan menggunakan semua nombor simbol yang diberi. Okey nak? Okey, kita ada yang sebelum ni dia dah bagi pernyataan siap-siap kan? Okey, untuk soalan pada latihan 4, kita ada dia bagi maklumat. Jadi kita kena buat pernyataan. Satu betul, satu salah. Satu benar, satu palsu. So kita tengok kat sini. Soalan A. Okey, kat sini dia ada 5, 7 dan satu simbol operasi lah kat sini. Okey, jadi apa yang berlaku? Okey, tengok cikgu buat. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ini dia ada 2 nombor iaitu nombor 5 dengan nombor 7. Automatik kita boleh buat 2 pernyataan. Gitu. So, okey. Lepas tu macam mana nak buat pernyataan? Okey, cikgu tunjuk cara paling mudah. Okey, ini kita ada operasi kan? Operasi biasanya dia akan duduk dekat tengah. So kita letak kat tengah-tengah. Okey, boleh? Lepas tu ambil satu nombor. Contoh cikgu ambil nombor 5 kan. Okey, cikgu letak kat sini. Nombor 5. Lepas tu nombor 7. Okey. Siap satu pernyataan. Okey, pernyataan yang kedua. Okey, letak simbol tengah-tengah. Okey, nombor 5 tadi kan, nombor yang pertama. Tadi kita letak belah kiri. Ni kita letak belah kanan. 7 pula. 7 tadi kita letak belah kanan. Okey, ini kita letak belah kiri. Okey, boleh? Faham tak takat tu? Kalau faham cakap faham. Yang Faham. baru masuk. Yang baru masuk letak modul. Alhamdulillah. Okey, so dah tahu. Buat pernyataan, sekarang kita kena bagi tahu pula. Mana satu pernyataan yang benar, mana satu pernyataan yang palsu. Okey, yang pertama. 5 kurang daripada 7. Benar ke palsu? Benar. Nah, 5 kurang daripada 7. Benar. Cikgu pun. Betul, benar. Aku yang salah rupanya. Sorry. Okey, yang kedua. 7 kurang daripada 5. Palsu. Pandai. So, kita dah dapat dah kan? Okey, letak pernyataan ni kat kolom dia. Okey, ini dia kata pernyataan yang benar. Okey, ini pernyataan benar kita kan? Tulis 5 kurang daripada
7. Satu lagi. Yang palsu 7 kurang daripada 5. Okey. Faham tak? Faham. Okey, faham. Dah salin dah? Okey, kita Dah. pergi kepada B. Betul lah. B. Okey, tengok B. Maklumat yang dia bagi. Ada nombor 3, nombor 5, simbol tambah, nombor 2 dan simbol sama dengan. Ada berapa nombor? 3. 3. Jadi berapa penyataan boleh buat? Berapa penyataan boleh buat? Boleh buat 3 penyataan. Kan cikgu cakap, bilangan penyataan mengikut nombor pada maklumat yang diberi. Lepas tu simbol pula. Simbol ni nak letak kat mana? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Kita letak tambahlah dulu kan. Baru sama dengan. Sama dengan. Gitu. Lepas tu kita tak nombor dia. Okey. Pertama kita tak nombor 3. Lepas tu letak nombor 5. Lepas tu kita tak nombor 2. Lepas tu ganti lah. Kita ganti-ganti. Nombor 3 kita tak belah sini pula. Lepas tu nombor 5 kita letak kat sini. Nombor 2 kita letak dekat sini. Depan. Lagi sekali. Nombor 3 kan? Okey. Kiri dah, tengah dah. Last pula. Diletak kat sini. Nombor 5. Tengah dah. Belah kanan sekali dah. Kita letak pula belah sini. Nombor 2. Letak kat tengah-tengah. Takat tu okey? Faham? Okay. Faham. Okey. Okey. Okey, bila dah ada penyataan, bagi tahu mana satu benar, mana satu yang palsu. Nombor 1, 3 tambah 5 sama dengan 2. Benar ke palsu? Palsu. Ni palsu, pandai. 2 tambah 3 sama dengan 5. Benar ke palsu? Benar. Benar, pandai. Okey, 5 tambah 2 sama dengan 3. Palsu. Palsu. Ni palsu. Okey. Jadi, penyataan yang benar. Okey, ambil yang penyataan yang benar. Ni kita punya yang benar kan? Jadi, 2 tambah 3 sama dengan 5. Okey, boleh? Palsu ada 2. Pilih salah satu. Nak hak ni ke yang ni? Pilih salah satu. Cikgu nak ambil hak ni lah, nombor 1. 3 tambah 5 sama dengan 2. Boleh nak? Cikgu kalau tulis 2 boleh? Ya? Kalau tulis 2 tu boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tulis macam ni, atau. Sebab latihan kan? Boleh? Kalau dalam apatah tu nama, kalau dalam exam boleh tulis 2-2 tapi cikgu kira satu markah je lah. Okey nak? Okey faham B? Faham cikgu. Okey kalau faham B, cuba buat C. Cuba buat C. Buat C pada modul masing-masing. Cikgu bagi 2 minit. Ni ada siapa ada? Alhamdulillah 16 orang hari ni. Erisha ada Erisha. Semangat Erisha nak masuk kelas tadi. Erisha. Ada. Alhamdulillah. Umar ada Umar? 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 Ada yo. Ada. Okey, siapa tak faham? Alhamdulillah Umar. Okey, siapa tak faham? Boleh tanya? Khairin ada Khairin?
Oh, Khairil. Ada cikgu. Ada. Alhamdulillah. Ha. Ikman. Ikman tak jual burger ah. Oh, Ikman. Ada. Kedai buka pukul apa? Apa ha? 9. Oh, 9 malam. Apa dia? Apa pukul 9? Cikgu tanya apa? 9 pula dah. Okey tak ni? Okey boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Jadi dah dapat dah kau jawapan dia masing-masing? Masing-masing? Okey, dah? Okey, cuba bagi statement yang pertama. Siapa nak bagi statement yang pertama? Statement penyataan. Siapa nak bagi penyataan yang pertama? Nak try? Oh, diam pula. Negatif 12 dalam kurungan kuasa 2 sama dengan 144. Betul. Negatif 12 sama dengan kuasa 2 sama dengan 144. Nombor 2. Siapa nak try? Fatin lagi? Okey boleh. 144 kuasa 2. Sama dengan negatif 12. Pandai. Okey. Jadi ada dua statement kita tadi. Mana satu benar, mana satu palsu. Jadi statement yang pertama. Negatif 12 kuasa 2 sama dengan 144. Benar ke palsu? Palsu. Palsu? Cuba terkira elok-elok. Buka kalkulator. Negatif 12 kuasa 2. Negatif 12 kuasa 2 sama dengan kita dapat 144. Jadi benar ke palsu? Benar. Ini adalah benar. Yang ini statement kedua kita palsu. Palsu. Itulah hak ni. Sebab 144 kita boleh kira 144 kuasa 2 dapat 20,736. Dia tak dapat negatif 12. Jadi dia adalah palsu lah. Jadi letak statement kamu, penyataan kamu pada tempat kosong. Penyataan benar kita adalah negatif 12 kuasa 2 sama dengan 144. Yang kedua, 144 kuasa 2 sama dengan negatif 12. Pandai. Pandai dah tu. Berapa dah ni? Okey, boleh? 936. Boleh. Okey, ada soalan tak? Penyataan benar. Yang ni kita ulang kaji balik lah. Last week punya pengajaran. Buat penyataan, kita nyatakan mana satu betul, mana satu benar, mana satu palsu. Okey nak? Okey. Okey. Kita masuk sikit. Pasal 1.1.2 melibatkan menafikan sesuatu pernyataan. Okey, apa itu menafikan? Siapa tahu word menafikan? Ikmal. Apa itu menafikan dalam bahasa Melayu?
Cikgu tanya orang Melayu. Ha. Baik. Yo Ikman. Apa? Apa maksud menafikan? Tak tahu nak explain. Tak tahu nak Tu. explain. Okey Ikman, contoh Tak ada faham. Cikgu nak tanya lah. Yelah contohlah ni. Cikgu nak tanya lah. Okey, Ikman pakai handphone iPhone lah. Wuhan pakai iPhone lah. Betul lah. Ya. Alah, kenapa tak pakai? Eh. Kenapa pakai iPhone? Online lah. Okey, contoh. Okey. Umar. Umar ada tak Umar? Hilang lah. Umar pun pakai iPhone cikgu. Umar pakai iPhone. Oh, kaya lah ampun ni. Adam. Adam lah, Adam. Adam hilang lah, Adam. Ui. Okey, contoh. Okey. Siapa tak Elisha. Ya. Elisha pakai handphone Samsung tak? Ada. Dok. Bila dia ada perkataan dok tu orang Penang lah cakap. Okey, kalau dia kata perkataan tidak macam Elisha cakap tadi tu kan. Okey, itu adalah penafian. Cikgu bagi satu pernyataan, dia kata benda tu tak betul. Itu adalah penafian lah. Itu contoh. Okey, so dalam matematik kita boleh buat penafian apabila mendidakkan sesuatu pernyataan. Okey, jadi ini kita akan menggunakan simbol ni lah. Simbol kalau dalam mesej kan orang buat macam ni kan, nak tunjuk dia manja gitu kan. Tapi dalam matematik ini adalah simbol penafian. Maksudnya adalah tilde. Ini simbol orang panggil tilde. Okey, dalam penafian juga kita akan menggunakan perkataan bukan atau tidak. Macam tadilah cikgu tanya Elisha, dia kata tak. Itu penafian lah. Okey, contoh. Okey, nafikan pernyataan berikut dengan menggunakan bukan atau tidak. Okey, cuba tengok gambar. Gambar cikgu kereta merah kan? So pernyataan cikgu, kereta itu berwarna merah. Benarkah palsu? Benar. Ini pernyataan yang benar. So kita nak nafikan ayat ni. Macam mana kita nak nafikan dekat sini? Kita boleh tulis kereta itu, kereta. Itu bukan berwarna merah. Kita letak perkataan bukan kat sini. Ni cikgu letak bukan kat sini. So bila kita buat penafian daripada benar, dia akan bertukar menjadi Palsu. Boleh? Okey, Boleh. contoh boleh. Okey, contoh berikutnya. Ni orang belajar online macam kamu tengah buat sekarang ni. So kenyataan dia, PDPR sangat menyeronokkan. Benar ke palsu? Benar. Suka PDPR. Okey, kamu kata benar. Okey, so macam mana nak menafikan dia? PDPR tidak menyeronokkan. PDPR sangat tidak menyeronokkan. Pandai. Yang ni dia jadi palsu lah. Dia akan bertukar menjadi palsu. Okay. Boleh? Okay, Boleh. So, pandai.
So, kita boleh cakap kat sini sebenarnya bila kita buat penafian, walaupun pernyataan itu benar, dia boleh merubahkan. Daripada benar, dia akan bertukar menjadi palsu. Dan daripada pernyataan tu palsu, dia bertukar menjadi benar. Okey nak? Macam tadilah. Ini benar. Dia boleh bertukar jadi palsu bila kita buat penafian. Okey nak? Okey. Okey, ni contoh. Contoh dalam matematik lah. Okey, nafikan pernyataan berikut dengan menggunakan bukan atau tidak. Contoh. Okey, 2 kuasa 4 adalah sama dengan 2. 2 kuasa 4 sebenarnya berapa nilai dia? 2 kuasa 4. 2 kuasa 4. Punca kuasa 4. Ya Allah, astagfirullahalazim. Punca kuasa 4 adalah sama dengan 2. Kalau kita tekan kalkulator, punca kuasa 4 kita dapat 2. 2 sama dengan 2. Okey, so benar ke palsu? Ini statement dia? Benar, pandai. Okey, jadi macam mana kita nak menafikan? Punca kuasa 4 Tidak sama dengan 2. betul, tidak sama Dengan 2. dengan 2. Betul. So kat sini daripada benar dia menjadi palsu. Palsu. Gitu. Okey nak? Okey, seterusnya. Okey, 4/3 ialah pecahan wajar. Benar ke palsu? Apa tu pecahan wajar? Apa tu pecahan wajar? Kalau pecahan wajar, contoh dia kan macam contoh 1/2, 5/8, 100/510. Kalau kamu tengok pecahan wajar yang hak atas ni, bawah dia hak penyebut ni mesti nilai dia besar. Itu pecahan wajar. Kalau pecahan tidak wajar, dia terbalik pecahan tak wajar, dia terbalik Contohnya macam 5/8, bukan. Contohnya macam 8/5. Contohnya macam 10/9. Ini pecahan yang tidak wajar. Tapi cuba tengok P. P dia kata 4/3. Atas besar, bawah kecil. Jadi ini sebenarnya pecahan Tidak wajar. tidak wajar. Jadi Wajar. statement ni benar ke palsu? Palsu. Benar ke palsu? Palsu. Jadi macam mana kita nak menafikan pernyataan ni? 4/3 Ialah bukan pecahan wajar. 4/3 bukan pecahan wajar. Ialah ni saya letak. Terus je. Bukan pecahan wajar. Okey nak? 4/3 bukan pecahan wajar. Jadi daripada palsu dia bertukar menjadi benar. Benar. Boleh? Mati kau macam tu. Padanlah pun. Okey, seterusnya. Cuba buka latihan 5 masing-masing. Okey, latihan 5. Nafikan setiap pernyataan yang berikut menggunakan perkataan tidak atau bukan. Ini kita tak perlu tahu pun kebenaran dia. Cuma daripada pernyataan ni tukar je kepada kita
Daripada pernyataan ni, kita kena menafikan dia. Okey, contoh kita buat sama-sama. Nah, soalan 1. 30 ialah gandaan sepunya bagi 3 dan 5. Jadi kita nak buat penafian dia macam mana? 30 kita akan buat 30 bukan. Gandaan sepunya bagi 3 dan 5. Kita letak perkataan bukan kat situ. Sini. Jadi dah menafikan. Okey, faham tak? Okey, seterusnya. Nombor 2. 0.00045 mempunyai 5 bererti. Jadi kita nak menafikan dia jadi 0.00045 tidak mempunyai 5 angka bererti. Dia jadi macam itulah. Kita tambah je perkataan tidak kat sini. Nampak tak cikgu letak? Tidak. Okey. Boleh? Kalau confuse cikgu nak letak tidak ke letak bukan? Mana-mana pun tak apa. Asalkan sedap didengar. Dua-dua betul. Boleh tak? Okey, cuba buat 3 pula. 3 kata apa? 2.65 darab 10 kuasa 3 ialah nombor dalam bentuk piawai. Jadi kita nak letak apa kat situ? Tidak ke bukan? Bukan. Bukan. Betul. 2.65 darab 10 kuasa 3 bukan nombor dalam bentuk piawai. Kita tulis gitu lah. Kita letak bukan saja kat sini, maksudnya kita dah menafikan perkataan itu. Senang tak? Senang. Kan? Senang saja. Okey, cuba buat soalan 4, 5 dan 6. Cikgu bagi masa 3 minit. 3 minit lah. Buat soalan 4, 5, 6. Apa ada sini? Dah kurang dah. Okey dah. Okey, soalan 4. Semua koin mempunyai tapak berbentuk bulatan. Siapa nak try buat? Khairil. Apa jawapan dia Khairil? Kamu buat macam mana? Nombor 4. Ui Khairil. Hilang dah Khairil? Khairil Naim. Hilang dah. Daniel lah Daniel. Daniel. Betul. Daniel cuba bagi jawapan kamu Daniel. Macam mana menafikan ayat nombor 4 Daniel? Semua koin
Semua kon tidak mempunyai tapak berbentuk bulatan. Pandai. Semua kon tidak mempunyai tapak dalam berbentuk bulatan. Kamu tulis kat modul masing-masing nah. Okey, nombor 5. Semua piramid mempunyai 4 muka condong yang berbentuk segitiga sama kaki. Alia Atira ada tak, Mai? Alia Atira? Ya, Ada. Macam mana kamu menafikan penyataan kelima? Semua piramid tidak mempunyai 4 muka condong yang berbentuk segitiga sama kaki. Pandai. Betul. Semua piramid tidak mempunyai empat muka condong yang berbentuk segitiga sama kaki. Kita tulis lagu tu lah. Okey nah? Okey, yang terakhir nombor 6. Okey, semua sisi 4 mempunyai 4 paksi simetri. Siapa nak jawab? Umar ada Umar. Umar? Hilang tak? Oh Umar hilang dah. Okey. Siapa nak try jawab? Liana? Liana? Okey. Lain tak menyaut pun. Okey, tak apa. Okey, jadi macam mana kita nak menafikan, letak sahaja. Semua sisi 4 Tidak mempunyai 4 paksi simetri. tidak mempunyai, pandai. Boleh? 4 paksi. Paksi simetri. Okey. Macam itulah kita buat penafian. Boleh nak? Okey, ada soalan tak untuk penafian? Tak ada. Okey. Okey, latihan 6 ni kita akan bincang pada minggu depan. Tapi kalau kamu free bolehlah try buat menafikan penyataan ini dan menyatakan kebenaran sama ada benar ataupun palsu. Okey, nanti try buat. Nanti kita bincang next week. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekejap, cikgu nak stop record. Okey, tak ada soalan ke? Tak ada.